3, 2, 1 and... Okay, ini adalah Nokia Lumia 1020. Phone ni dilancarkan pada tahun 2010 dan sepanjang kewujudannya, ia adalah antara phone dengan kamera yang paling cantik. Tetapi ada sebab kenapa dia dikenali dengan nama yang macam tu. Sebabnya, kamera Nokia Lumia 1020 ni, dia memuatkan sebuah sensor yang agak besar pada ketika itu, yang bersaiz 1/1.5 inci. Nampak? Bonggol kat belakang Nokia Lumia 10 ni bukan sekadar hiasan semata-mata. Ada sebab kenapa dia besar macam tu. Okey, 1/1.5 inci ni dia besar mana sebenarnya? Rule untuk memahamkan saiz sensor ni senang saja. Bila belakang selepas slash tu dia lagi kecil, bermakna lagi besarlah saiz sensor tu. Okey, jadi saiz sensor 1/1.5 inci yang berada dalam Nokia Lumia 120 ni, kalau kita tengok dekat carta ni, dia berada di sekitar kamera yang warna merah ni. Di antara 1/2.3 inci dan 1/1.63 inci. Dia dekat tengah-tengah ini, dia punya besar tu. Pada ketika itu, saiz sensor yang digunakan oleh Nokia Lumia tu memang agak besar juga. Tetapi kalau kita compare dengan kamera yang betul-betul kamera, macam contohnya kamera DSLR, mirrorless yang ada saiz sensor full frame, saiz sensor APS-C, memang jauh tertinggal, memang jauh lagi besar berbanding sebuah kamera phone. Jadi untuk kepentingan saiz sensor ni, lagi besar saiz sensor tu, lagi sensitiflah kamera tu untuk menerima cahaya. Dia ada dua kelebihan bila saiz sensor tu lagi besar. Yang pertama, bila time low light, gambar dia lagi cerah. Dan yang kedua, bila kita tangkap gambar tu, bokeh dia akan lagi berkrim. Jadi berbalik kepada tajuk video, kali ni kita nak cerita tentang 5 phone dengan sensor yang paling besar pernah dimuatkan dalam sejarah smartphone setakat ini. Jadi jom mulakan video. 5. Kita mulakan dengan yang nombor 5 terlebih dahulu, iaitu Samsung Galaxy S21 Ultra. Okey, saiz sensor dia adalah 1/1.33 inci. Okey, sensor yang digunakan oleh Samsung untuk Galaxy S21 Ultra ni adalah datangnya daripada 108 megapiksel ISOCELL HM3, dan sensor ini adalah merupakan sensor yang upgrade daripada HM1 yang digunakan pada Galaxy S20 pada tahun lepas. Galaxy S21 Ultra ni, masa saya review dulu, dia adalah antara merupakan phone dengan kombinasi hardware dan juga software yang power. Gambar-gambar yang diambil daripada kamera phone ni memang cantik. Low light dia pun sangat clear. Dan memang tak dinafikan, ini adalah antara phone dengan kamera yang paling cantik kalau korang beli buat masa ni. Jadi kalau korang ada duit, korang nak kamera dengan phone yang paling cantik, korang boleh pilih Galaxy S21 Ultra dan semestinya korang tak menyesal lah dengan keputusan tu. 4. Untuk telefon yang keempat, kita flashback balik kepada tahun 2012, Nokia PureView 808. Okey, phone ni dia dilancarkan 2 tahun sebelum Nokia Lumia 1020 dilancarkan. Dan untuk saiz sensor dia adalah daripada 1/1.2 inci, yang mana dia adalah lagi besar daripada Nokia Lumia 1020. Memang taraf dia boleh kita katakan sebagai bapa kepada Nokia Lumia 1020 ni. Okey, apa yang menariknya dekat PureView 808 ni, yang bestnya lensa dia datang daripada Carl Zeiss, yang memang sangat branded dan datang dengan flash daripada Xenon. Kalau korang nak tahu, Xenon flash ni cahaya dia lagi terang daripada cahaya LED yang kita guna dekat smartphone sekarang ni. Tapi masalah dia, Xenon flash ni jadikan phone tu makin tebal dan banyak makan kuasa bateri. Jadi sebab tu Xenon flash ni kita dah tak guna sekarang. Kita just guna cahaya LED biasa je. Okey, untuk satu fakta menarik, korang tahu tak Nokia PureView 808 ni adalah phone yang terakhir menggunakan Symbian OS. Sebelum Nokia, dia berubah kepada Windows Phone sepenuhnya. Memang boleh dikatakan phone ni pada zaman dia menggunakan OS yang bertaraf dinosaur, diancam kepupusan. 3. Jadi untuk phone ketiga, kita kembali semula kepada masa hadapan untuk bertemu dengan Xiaomi Mi 11 Ultra. Phone ni memang baru, memang terkini dan saya pun dah review sebelum ni. Saiz sensor Mi 11 Ultra ni buat masa ni adalah antara yang terbesar dalam market smartphone dengan 1/1.12 inci, dan sensor dia ni bukan sensor yang main-main sebenarnya. Datangnya daripada Samsung, ISOCELL GN2 50 megapiksel. Bila phone ni mula-mula keluar, phone ni sebenarnya adalah
phone yang paling besar size sensor dia untuk smartphone moden. Kalah semua orang. Bila sensor dia dah besar macam ni, low light dia memang terang, dan lagi satu, bokeh dia memang sangat menarik hati. Dia punya bokeh tu memang sangat berkrim. Dan disebabkan size sensor pada Mi 11 Ultra ni, dia lain macam besar dia juga terpaksa memuatkan bonggol yang luar biasa besar juga. Rasanya Mi 11 Ultra ni adalah phone dengan bonggol yang paling besar kot. Ke ada lagi yang lagi besar? 2, Kita pergi kepada phone yang nombor 2. Kali ni kita berpatah balik ke masa lampau pada tahun 2014 untuk bertemu dengan Panasonic Lumix CM1. Sebenarnya ramai juga tak tahu Panasonic ni dia pernah buat phone juga. Ada, dan sebenarnya CM1 ni adalah lebih kepada sebuah hybrid kamera phone berbanding sebuah smartphone yang biasa. Dan sensor yang digunakan juga adalah sangat besar, 1 inci. Dan saiz ni adalah standard dengan kamera digital seperti Canon G5X Mark II dan juga Sony RX100. Jadi disebabkan CM1 ni adalah merupakan sebuah hybrid camera phone, dia pun macam ala-ala sebuah kamera digital juga. Dia punya antara muka kamera tu macam sebuah kamera yang betul, dan ada butang fizikal untuk shutter button bila kita nak ambil gambar. Tapi yang ni Sony Xperia pun ada kan. So tak rare lah. Dan tak lupa juga sistem kamera dia sebenarnya adalah daripada gabungan Leica. Tapi sebenarnya phone ni dia kurang sambutan. Dia bukan sebab kamera dia tak cantik, tapi sebenarnya harga dia sangat mahal berbanding sebuah phone flagship yang ada pada zaman tu. Kiranya macam enthusiast sajalah yang boleh bazir duit untuk beli CM1 ni. Orang-orang biasa dia tak boleh beli. Mahal. 1, Yang nombor 1 champion, tapi tak adalah champion sangat sebab saiz dia ni sama juga macam Panasonic Lumix CM1 tu. Phone tu adalah Sharp Aquos R6 dengan saiz sensor 1 inci juga. Bila tengok belakang phone ni, rupa dia saja pun memang dah sangat menakutkan. Okey, masa Mi 11 Ultra dilancarkan, dia adalah phone dengan sensor yang paling besar pada masa itu. Tetapi bila Sharp Aquos R6 dilancarkan pula, disebabkan saiz sensor dia lagi besar dan phone ini juga adalah lagi latest daripada Panasonic Lumix CM1 tu. Jadi sebab itulah dia jadi phone yang paling relevan untuk phone dengan saiz sensor yang paling besar dalam sejarah. Nak kata saiz sensor dengan paling besar pun dia, phone yang paling latest pun dia juga memang sesuai lah. Okey, untuk sensor Aquos R6 ni, dia ada kerjasama dengan Leica juga. Jadi memang nampak jahat lah spesifikasi dia ni. Okey, kita cakap macam ni memang tak nampak lah kan saiz sensor 1 inci tu besar mana. Tapi sebenarnya saiz 1 inci sensor ni dia adalah 5 kali ganda lagi besar berbanding 1/2.55 inci. Memang sangat besar, sangat sensitif. Tapi apa yang lagi best, korang tahu tak 1/2.55 inci ni saiz sensor mana? Saiz sensor daripada Pixel 5. Betul. Memang berkali ganda besarnya. Tapi sayangnya phone Sharp Aquos R6 ni hanya dijual untuk pasaran Jepun sahaja. Biasalah kan, Sharp ni rasanya memang tak pernah keluar pun daripada pasaran Jepun. Dan itulah dia phone dengan saiz sensor kamera yang paling besar pernah ada dalam sejarah smartphone. Tapi perlu ingat, saiz sensor yang besar tak juga menjamin kualiti gambar yang cantik. Apa yang jaminan sensor yang lagi besar ni boleh bagi adalah kualiti low light yang lagi power dan juga pemisahan antara subjek dan juga background yang lebih ketara. Yang bermakna bokeh dia lagi cantik. Apa yang lebih utama, software juga memainkan peranan yang penting untuk sebuah kamera yang cantik. Hardware sahaja, sensor yang besar sebenarnya tak cukup. Software juga penting. Jadi sekian itu saja untuk video kali ini. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Guys, video tadi macam mana? Guys, video tadi macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, like dan juga subscribe. Okey, bye. Ciao.